Nyo nyo nyo. Nyo nyo nyo. Dua sebab anda berdua daripada selatan tanah air. So dah sasar lah aku kena sembang JDT dan perubahan yang akan dilakukan sempena Piala Malaysia yang akan datang. Kita tahu Diogo Luis Santo akan kembali ke Thailand untuk beraksi dalam Thai League One dan akan digantikan sekarang selepas PC yang dilakukan oleh TMJ sendiri meluahkan tentang keinginan dia untuk membawa Camilo. Camilo, ya nama penuh dia adalah Camilo apa Siapa tahu? Camilo da Silva, San Vezo. Betul aku sebut? Ingat Camila Cabello. Lebih kurang. Camila Cabello. Kan? Okay, so player ni ternyata terbukti dekat MLS, dekat Liga Mexico, dekat Korea sekalipun. So, yang aku nampak, perfect untuk ACL for JDT. Perfect untuk bukan saja di peringkat Liga Super, tetapi pengalaman dia dan juga goal scoring ratio dan rekod dia, pernah jadi top scorer dekat MLS dan sebagainya, adalah sesuatu yang ditagih oleh JDT dan pengganti yang sesuai untuk Diogo Apis. Ya, sebab aku perasan, aku mula agak terkejut sebab JDT gagal nak mengekalkan Diogo tu untuk kali ke third season lah. Sebab kebiasaannya player yang biasa ada dekat JDT, dia akan suka duduk kat JDT. Tapi dia mengambil keputusan untuk pulang balik pergi ke Thailand. Dia rindu. Sebab apa? Sebab apa tu aku minta tak tahulah. Tapi aku rasa apa yang JDT lakukan, sebab kalau kau perasan memang daripada dulu JDT ni memang suka pemain-pemain daripada orang kata Amerika Selatan. Sebab aku rasa mungkin dia ada scouting team dia dekat sana yang akan cari player yang dia kata okey, mana yang sesuai dengan kita orang punya tactical, Benjamin Moura punya tactical, yang bawa dia masuk dekat dalam JDT. So aku tak terkejut lah sebab player yang Amerika Selatan jugalah yang menjadi pilihan JDT untuk ganti Diogo tu. Dengan legasi yang dah mereka bentuk sebenarnya tak ada masalah untuk JDT mendapatkan player-player yang kira boleh terus membantu mereka meneruskan kejuaraan ini. Mereka tak ada masalah. Kalau player-player yang lain, betul macam Camilo da Silva ni cakap, aku tak pernah dengar nama JDT. Kau buka kau punya phone sekejap, kau Google tengok JDT ni siapa. Jadi dia for sure dia akan impress. Dia akan impress, dia kata, oh ini kelab yang aku nak main. Di sini adalah betul next step for me untuk bermain. Dia sebenarnya tak ada masalah untuk JDT. Agak malang lah kalau Duli Amat Mulia TMJ sendiri mengatakan bahawa mereka kerugian hampir 35 juta because of the COVID. Itu perkara yang memang tak boleh nak dielakkan. Namun mereka dapat kekalkan kejuaraan tu dan keberanian sekarang ni akan bermain dalam saingan Asia Champions League. Ini juga merupakan satu stepping stone yang cukup besar kepada nama kelab JDT itu sendiri. Okey, tapi apa yang pelik? Sorry. Anak sambung. Haji ada cakap tadi 35 juta tu. 35 juta tu boleh jadi orang kata fund untuk 3 musim tau. Certain cup lain dekat Liga Malaysia ni. Tapi dia sendiri cakap kan, masa dia nak beli saya ni dia dah pancing Mamat ni dah lama. Tapi masa tu mahal lagi kan, kata TMJ sendiri kan, tapi sekarang ni baru dalam kemampuan. So bayangkanlah, aku tak tahulah berapa bajet yang dia nak splash pada awal ni sebab terlalu tinggi kan. 35 juta sebut ni pun dah tinggi. Okey, cerita pasal dia akan play untuk Piala Malaysia, Diogo yang aku dengar. Dia still akan play untuk da Silva. Sorry, Silva. Camilo Cabello. Camila Cabello lambat lagi. Okey. Masa aku, Diogo dikatakan masih lagi akan beraksi untuk Piala Malaysia. Ni last. Yes. Okay? So, macam mana kau rasa legacy dia kat JDT lepas ni? Sebab kalau kau tengok macam kita tahu tentang Luciano Figueroa meninggalkan kelab itu, kembali ke Argentina dan sebagainya. So, adakah kau rasa Diogo akan dapat yang sama ataupun kau rasa Luciano tu lain level lah? Peace. Sebagai fan JDT. Sebab kalau tanya aku, so far dalam banyak player import yang JDT ada, Figueroa still the top lah. Macam mana pun. Sebab kau bukan sekadar jadi player import yang terbaik, kau menang 4 Liga Super, kau ada menang AFC Cup lagi. Lepas tu kau juga ada masuk dalam management. Which is bagus lah. Yang semua orang tak tahu. Diogo ni pula, sebab dia, aku rasa dia mungkin, macam mana nak cakap lah, dia bukan penyerang tulen sejati tau. Yang bermain dengan Johor. Maksudnya dia lebih banyak membantu teammate dia lain sebenarnya dalam kalau ikut cara dia bermain dengan JDT lah.
So mungkin aku rasa next season mungkin orang fikir aku perlukan seorang striker to lane ke atau striker yang bermain false nine ke yang lebih banyak menjaringkan gol compare apa yang Diogo dah buat. Sebab nama pun JDT, dia orang semua dia akan improve. Dan benda tu yang aku mungkin nampak sebab jadi macam tu lah. Okay, Diogo Santos dia akan cuba untuk tamatkan karier dia dengan cemerlang, iaitu untuk menghadiahkan Piala Malaysia. Okay. This is my last contribution. Kau ambil lah, kau simpan lah Piala Malaysia ni. Compact tu ada yang masih lagi cerita pasal yang terbaru saya baca ni, gaji tak payah, lagi kan. So macam mana kita nak pergi jauh ke depan dalam liga kita ni kalau perkara remeh-remeh macam ini pun masih tak dapat nak dihandlekan lagi, tak dapat nak disettlekan lagi. Agak menyedihkan lah Ben. Itu saya tak dapat nafikan Haji sebab apa yang Ji cakap tu betul. Apis, JDT moving forward nampak macam dua seorang je moving forward seperti yang Ji katakan. Yes. Bagaimana klub-klub lain nak keep up ni? Jangan cerita players, kita cerita penswastaan sendiri. Kan? Walaupun aku lari topik sekejap, tapi realitinya kalau tim tak boleh nak keep up, macam mana kita nak ada liga sedangkan ada handful of team saja yang sanggup go the extra mile tu lakukan macam mana JDT buat? Sebab aku nampak next season ialah orang kata permulaan untuk kelab lain cuba bagi dekatkan gap tu balik dengan JDT. Sebab start next season kan semua dah swasta, kau dah tak ada daripada dana kerajaan negeri apa semua. Kat situ kau boleh nampak macam mana kau nak survive, macam mana kau nak spend duit, macam mana kau nak bayar player ni dengan harga yang orang kata gaji yang masuk akal lah. Bukan macam dulu, gaji yang tak masuk akal. So next season ni baru kita boleh nampak, okay, tim ni kalau kau proper, ada kepala yang okay, yang bagus, dia boleh bawa tim ni. So mungkin gap tu sebenarnya kita boleh nampak lagi dekat. Cuma bezanya sekarang orang kata dari segi fund tu memang masih jauh lagi orang nak kejar JDT ni sebenarnya. Sebab kalau kau perasan, dia akan still knocking on state government's door untuk dapatkan funding. Yes. Dia tak akan lari apa macam itu je. Sebab player pun dia akan fed up tau. Kalau kau ada satu klub yang offer kau dengan klub tu tak pernah ada orang kata history gaji lambat pun. Siapa tak nak pergi? Even kalau kau perasan Kedah yang dapat nombor 2 pun ada masalah gaji. Betul babe. Kalau kau dapat offer daripada Kedah pun kau macam 50-50. Dia ni klub bagus tapi kan kalau kata gaji aku tak kena bayar nanti sangkut tu macam mana? Kat situ mindset dia. Tak terbayar nanti kan. As a player kau tetap akan fikir benda tu. Tapi aku nampak buat masa ni yang betul-betul mampu mencabar adalah walaupun lah baru dilanda kontroversi baru-baru ini adalah pasukan Selangor lah. Kalau kita lihat secara realistiknya, dia ada tim yang financially stable enough untuk melakukan, tak adalah nak menyamai JDT tapi sekurang-kurangnya memberi tentangan. Tetapi Liga memerlukan lebih daripada 2 pasukan untuk kompetitif kan. So kalau Liga kita tak kompetitif dan kita lihat setiap musim ialah 7 kali berturut-turut, mungkin ramai akan katakan 8 kali berturut-turut dah tertulis ataupun ialah dah bukan tersirat lagi dah. Memang benda tu dah ternyata kan untuk musim akan datang. Nyo.